أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk kita sama-sama membaca Al-Fatihah sebentar tadi dan kita ingin menyambung dalam My Quran Time baca faham amal pada halaman yang ke-171 menyambung kepada halaman semalam kita berbincang tentang bagaimana kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf. Ini adalah sebagai salah satu daripada panduan nilai dan panduan peraturan yang penting kita beri perhatian yang kita sudah pun baca di dalam surah Al-Fatihah tadi. Kita mohon hidayah daripada Allah Subhanahu taala untuk terus kita dicucuri dengan wahyu daripada Allah, dengan hidayah daripada Allah pada setiap masa sepanjang perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke akhirat nanti. Jadi pada hari ini saya jemput pada tuan-tuan untuk share di Facebook masing-masing. Jangan lupa ya untuk sama-sama kita beritahu kepada kawan dan mungkin yang di depan kaca TV saya ucapkan terima kasih terus bersama pada hari ini dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Hari ini kita bersama untuk meneruskan surah Al-A'raf pada hari ini ya. Dan mungkin nanti kita akan ada pengumuman tentang tentang kafar di hijrah. Betul. Ustaz ya. Mungkin ada yang baru tahu ya, bermula semalam saja kafar di hijrah tapi nantikan pengumuman selepas rehat nanti insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 171 apakah sinopsisnya. Mari kita sama-sama saksikan. Iaitu pada ayat 160 kita akan mula melihat kepada apakah yang berlaku kepada umat Nabi Musa ya, iaitu peristiwa air yang keluar daripada tongkat Nabi Musa ya. Dan bukan sekadar itu, ada lagi pelbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan dan apakah yang menyebabkan mereka mendapat nikmat tersebut. Itu yang kita akan lihat pada ayat 160. Pada ayat 161 hingga ayat 162 adalah dua ayat yang penting perintah kepada Bani Israel untuk menetap di Baitul Maqdis. Tetapi kita akan lihat lebih lagi apa kaitan dengan kita sebagai Bani Adam, kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pelajaran penting daripada dua ayat ini. Ada kaitan dengan Adam, ada kaitan dengan musuh kepada Adam itu iaitu iblis laknatullah. Kita akan perhatikan bersama. Dan pada ayat 163 kita akan melihat kelicikan orang Yahudi untuk menangkap ikan pada hari Sabtu dan siksaan bagi yang menentang larangan tersebut ya, istilahnya yafsukun, mereka yang fasik, mereka yang derhaka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita baca dua ayat dahulu daripada halaman 171. Adik-adik yang mungkin ada kelas dah habis mungkin boleh bersama ya buka Al-Quran. Jom kita baca bersama Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, teman-teman, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita cukup bertuah dan beruntung dan saya melihat di Facebook kita, alhamdulillah sahabat-sahabat begitu teruja dan begitu rasa syukur dapat nikmat lagi dapat bersama dalam My Quran Time baca faham amal untuk sama-sama kita tadabbur Al-Quran. Dan antara perkara pertama yang
cara untuk kita tadabbur Al-Quran ialah kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, membaca dengan qiraah as-sahihah, baca dengan betul, kita baca cuba jaga tajwid, cuba jaga huruf-huruf Al-Quran, waqaf ibtida' dan sebagainya. Selepas itu kita akan timbullah untuk semangat dan juga akan dicerahkan lagi ayat-ayat yang kita baca ini, moga-moga meresap masuk dalam diri kita dan merubah perwatakan kita, mengubah akhlak kita, mengubah cara kita berfikir semua insya-Allah. Baik, 2 ayat daripada surah Al-A'raf, kisah Nabi Allah Musa AS, untuk kita nak jadikan teladan dan pengajaran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa قطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 160 hingga ayat 161 menyambung kepada kredit ataupun pujian yang diberikan kepada Bani Israel pada ayat 159 ya. Walaupun sebenarnya dalam Al-Quran kita melihat ayat ataupun Bani Israel ini Ustaz ya, banyak buat perangai ya, banyak dikutuk, dilaknat, tetapi pada waktu yang sama Allah memuji pada ayat 159 semalam ya, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun ya. Jadi apakah pelajaran yang kita ambil daripada halaman semalam iaitu walaupun musuh kita ya ataupun orang yang kita tak suka dia ada kelebihan, kita tetap kena puji dia juga. Nah, itu adalah akhlak yang ditunjukkan di dalam Al-Quran yang diamalkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita kalau ada orang yang kita tak suka, jangan sampai kita pergi kutuk habis-habisan pada dia, kita kata tak ada langsung kebaikan, padahal sebenarnya Allah memuji sebahagian daripada Bani Israel itu ada yang yahduna bil haqq, iaitu menyeru, mengajak orang kepada hidayah dengan kebenaran, wa bihi ya'dilun, mereka memperjuangkan keadilan. Jangan kita rangkumkan oh Bani Israel adalah jahat melampau, bukan. Sebahagiannya ada yang masih mengikut kepada hidayah. Baik. Pada ayat 160 ini dan kami membahagi-bahagikan mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar ya, iaitu 12 asbatan
umama, ya, daripada 12 itu daripada Nabi Yakub, dan 2 itu daripada keturunan Nabi Yusuf, ya, 12 orang, 12 kumpulan. Mereka ini berkembang menjadi umama, menjadi umat, ya, umat yang besarlah, ya. Mengapa Allah beritahu begitu? Kerana ini ada kaitan dengan sejarah bagi orang-orang Yahudi. Bila mereka diperkenalkan tentang sejarah, mereka amat bangga dengan sejarah mereka. Bangga. Tetapi bukan sekadar sejarah itu dibanggakan dengan 12 keturunan, tetapi Allah menyatakan wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu adrib bi'asakal hajar, iaitu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bila 12 umat ini, ya, mereka ini ketika dalam perjalanan, ustaz, ya, Baitul Maqdis itu mereka ada masalah air, ya. Jadi mereka minta air, ya, minta Nabi Musa untuk berdoa pada Allah. Maka Allah memberikan wahyu, pukul dengan tongkat yang hari itu selamatkan daripada lautan itu, pukul sekali lagi bi'asak al-hajar, kepada batu, dan akhirnya fambajasat minhu thnatai asyrata aina, ada 12 mata air, ya. Kalau di dalam surah Al-Baqarah famfajarat, ustaz, ya, ada beza maksud dekat situ. Famfajarat ini adalah airnya banyak sangat, tapi di sini bajasat ini airnya dah mula kurang, ya. Ini bercakap tentang fasa awalnya banyak, kemudian makin lama makin kurang. Ada diskusi tentang perkara ini, mengapa dia jadi makin kurang. Kerana salah satunya ialah kerana ada orang yang berbuat zalim di kalangan Bani Israel. Ramai ini, 12 kumpulan ataupun umat ini. Kalau ikutkan kepada Old Testament, dia menyatakan sekitar 2 juta orang, Ustaz, yang ketika berpindah untuk pergi ke Baitul Maqdis pada waktu ini. Jadi tuan-tuan cuba bayangkanlah, kalau 2 juta orang, ni bukan naik kapal terbang, Ustaz, ni. Ini kira berlarilah, pelarian, kan. Jadi untuk 12 kumpulan ataupun asbat ini minum air, memang banyak air yang keluar, ya. Ini sebagai satu mukjizat kepada Nabi Musa. Qad alima kullu unasin mashrabahum, tapi cukup untuk semua. Wa dhallalna, kemudian mereka diberikan apa lagi? Dapat air, dapat lindungan daripada awan putih, ya, awan yang baik, bukannya awan hujan ataupun awan yang bencana. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, mereka dapat apa lagi? Dapat manna wassalwa. Manna ni ada yang kata bahawa makanan yang manis, ada yang kata bahawa macam bijian gandum, lebih kurang begitulah, ustaz, ya. Dan yang kedua wassalwa ni macam puyuh lah, ya, burung yang daging lah, ya, yang mereka boleh makan. Jadi ini daripada mana? Daripada langit, ya. Ini sebagai satu mukjizat yang diberikan kepada Bani Israel. Kata Allah, kulu min tayyibat, makanlah daripada yang baik-baik apa yang telah kami kurniakan, kami rezekikan. Wama zalamuna, jangan zalimi, ya, sesungguhnya mereka tidak menganiaya kami, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Itu apa maksudnya? Allah bagi macam-macam dalam hidup kita ini, tuan-tuan, ya. Kalau kita mula melihat kepada ayat 159 dan ayat 158, seseorang yang mengaku nabi menjadi rasul pada ayat 158 dan kemudian mengajak orang ke arah kebaikan pada ayat 159, kesannya Allah bagi macam-macam nikmat di atas dunia ini pada Bani Israel, kerana ada satu kumpulan Bani Israel yang mengajak kepada bil haqq, kepada kebenaran, maka Allah bagikan macam-macam ini. Allah bagi macam-macam. Tetapi kalau orang itu zalim, ya, buat dosa, tak nak ikut peraturan, ya, ataupun kalau dekat tempat kerja dia mungkin tuang, dia mungkin terlibat dengan rasuah, kezaliman itu bukan menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia sebenarnya kanu anfusahum yazlimun, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kesannya apa, tuan-tuan? Rezeki yang ada, yang Allah nak bagi, dia tersekat. Rezeki tersekat. Mungkin taman ini dapat rezeki, taman sebelah tak dapat rezeki. Mungkin syarikat ini dapat rezeki, syarikat ini tak dapat rezeki. Kadang-kadang dalam satu syarikat itu, yang A dapat rezeki, yang B potong gaji. Ataupun yang kena potong gaji cukup, tapi yang tak potong gaji tak cukup. Ya, pasal rezeki bukan sekadar duit, tapi rezeki itu kesihatan, kebahagiaan, kefahaman ilmu, seperti mana tuan-tuan ikuti pada My Quran Time ini, boleh faham itu sebagai satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang ke-160 ini menjelaskan kepada kita, kita kena berjaga-jaga jangan membuat kezaliman.
jangan buat kezaliman. Dan zalim ini bukan sekadar tidak adil yang biasa kita faham dalam bahasa Melayu, tetapi zalim ini adalah dosa-dosa dalam kehidupan kita seharian. Kita mengumpat ke, memfitnah dekat Facebook ke, ataupun kita tak puas hati orang lain dapat lebih ke, ataupun kita rasa bahawa orang ni kita tak suka, kita condemn dia habis-habisan, tak nak bagi kredit langsung pun. Padahal Allah memberi kredit kepada, memberi pujian kepada Bani Israel. Jadi itu ayat 160. Jadi ayat 161 yang dibacakan sebentar tadi adalah bagaimana kita yang pernah tersilap, bagaimana Allah ingatkan kepada Bani Israel yang pernah tersilap agar terus memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kali ini kita mungkin baca sekali lagi Ustaz ya, ayat 161 ini. Untuk kita ayat 161, ayat 162 ni Ustaz ya, dia ada kaitan dengan kisah awal surah Al-A'raf, Adam dan Iblis. Allah. Ayat 161 ada kaitan dengan Adam, ayat 162 ada kaitan dengan Iblis. Mungkin tak nampak Adam dengan Iblis dalam ayat ini, tuan-tuan di Facebook boleh cuba kaitkan, tapi kita baca dulu ayat 162, 161 sekali lagi. Baik, kita akan baca ayat 161. Okey. Itulah ayat Al-Quran saling berkait-kait di antara satu sama lain, kerana kisahnya sentiasa akan menjadi segar dan menjadi ingatan. Bila dia ulang-ulang, kita akan terus menjadi ingat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu syi'tum wa qulu hittah وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 161 ini maksudnya, dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, kepada mereka Bani Israel ini apa katanya, duduklah di negeri ini Baitul Maqdis dan makanlah daripada hasil buminya di mana saja kamu kendaki, dan katakanlah bebaskanlah kami daripada dosa-dosa kami, hittah perkataan yang diajarkan pada mereka, dan masuklah pintu gerbangnya sambil sujud, membungkuk ya, menundukkan diri, nescaya kami ampunkan kesalahan kamu, kelak akan kami tambah pahala kepada orang yang berbuat baik ataupun beramal soleh. Jadi ada beberapa poin penting dalam ayat ini yang perlu kita beri perhatian, iaitu apabila wa'idh, bila kita jumpa saja wa'idh, maksudnya Allah suruh kita reflect balik, ingat balik perkara ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh membaca, satu. Yang kedua, tak tahu bahasa Ibrani, dua. Yang ketiga, tak pernah jumpa orang Yahudi dekat Mekah, Ustaz. Tapi ada maklumat tentang hittah, tentang Nabi Musa yang lengkap ini. Macam mana tahu? Sudah tentunya ini surah Makiyah. Tuan-tuan masih ingat lagi kan? A'raf ini adalah surah Makiyah. Belum Nabi pergi ke Madinah lagi. Masa nak berniaga hari itu, masa Abu Talib bawa, tak lepas. Pasal apa? Surah patah balik. Jadi nak ceritanya ialah kalau kita jumpa surah yang Makiyah macam Al-A'raf ini, ada kisah pasal Yahudi, itu memang Nabi tak pernah baca, Nabi tak tahu bahasa Ibrani, Nabi tak pernah jumpa Yahudi, tapi ada maklumat ini menunjukkan ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suruh ingat balik, qila lahumuskunu, ya, kamu tinggallah di negeri ini Baitul Maqdis, maksudnya mereka boleh mendapat kemenangan, wa kulu minha haitsu syi'tum, ya, makanlah daripada apa yang diberikan, dan sambil mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis ini diminta untuk berdoa, bercakap apa? Hittah, iaitu minta keampunan daripada Allah Subhanahu taala. Tetapi apakah yang berlaku bila mereka masuk itu? Nanti kita akan tengok pada ayat seterusnya. Sebahagiannya ikut, ya, maka mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis itu, bab pintu gerbang itu, dengan rasa tunduk, ya, cara dia di atas kenderaan mereka, haiwan Ustaz ya, mereka tundukkan, letakkan macam sujudlah ya di atas leher haiwan mereka ketika masuk ke dalam
Baitul Maqdis itu sendiri, ya. Dan ini juga adalah adab yang diajarkan oleh Nabi ketika menang masuk ke Mekah, maksudnya ketika di atas unta Al-Qaswa itu Nabi pun tunduk, merendah diri, kerana itu ciri bagi orang Islam. Orang Islam bila dia mendapat kemenangan, ya, masuk ke satu negara, masuk ke dalam satu syarikat, dia masuk bukan dengan saya ini ketua. Betul. Kan, mana tak ada balas dendam, tak ada, tak ada balas dendam, ya. Rahmat. Mesti dengan rahmat, dengan rasa khudu', rasa rendah diri. Kerana apa? Allah akan ampunkan lagi. Mengapa kena ampunkan, kan? Ya, Nabi kalau dalam surah Al-Fat itu kena fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kan? Kena tasbih, kena puji, kemudian maknanya, minta ampun. Menang kena minta ampun pula. Kena minta ampun. Menang, alhamdulillah saya dah menang, kan. Maknanya hebat Islam ajar, hebat. Pasal apa? Pasal kemenangan bukan milik manusia. Allah yang bagi kepada kita, tuan-tuan, ya, adik-adik. Kalau katakan kita habis Quran time ni pun kita dapat berjaya, kan? Kena baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tasbih kafarah untuk kita mohon. Kalau saya boleh bercakap dengan izin Allah, tuan-tuan dapat melihat depan TV, dapat dekat Facebook, itu semuanya ini adalah Allah bagi macam-macam. Saya ni buat yang terbaik ke dengan macam-macam yang Allah bagi ini? Ini adab yang diajarkan oleh Allah. Dan kalau buat begini, apa jadi? Sanazidul muhsinin, ayat 161. Kami akan pasti tambah lagi kepada orang-orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan. Itu tanda kebaikan. Bila kita berjaya, kita beri pujian itu kepada Allah dan minta ampun. Pasal bila kita minta ampun, kita rasa kurang, kita akan kaizen lagi. Kita akan baiki lagi dengan bantuan daripada Allah SWT. Dan menarik ayat 161 ini ialah apa? Di hujung itu al-muhsinin. Kita kena ingat, muhsinin ini adalah level yang tinggi, tahap tinggi, amat baik, ya, kerana dalam surah Yusuf Allah cakap Allah bersama dengan orang yang muhsinin. Tapi Bani Israel ini pernah buat silap. Pelajarannya apa, tuan-tuan? Allah beri peluang untuk kita jadi terbaik walaupun kita pernah ada silap sebelum ini. Syaratnya apa? Kita banyak merendah diri, mohon ampun daripada Allah SWT. Allah buka seluas-luasnya pintu untuk menjadi muhsin. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataan kita adalah saqa, yang maksudnya memberi minum, memberi air, dan ia berulang 25 kali di dalam Al-Quran. Inilah yang disampaikan pada ayat 160. Mereka minta air, ya, maka Nabi Musa menyentuh dengan tongkatnya, terpancar 12 mata air. Nikmat itu diberikan kepada orang yang perlukan bantuan, dan ada orang-orang soleh, orang-orang baik yang berpegang kepada hidayah, Allah berikan. Kalau tak ada orang soleh di atas dunia ini, tuan-tuan, maka hancur bumi ini penuh dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sebentar berehat dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma hafazna bil Quran, ya Allah, peliharakanlah kami, selamatkanlah kami dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Al-Quran moga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih kepada semua. Kita sama-sama syukur Allah Taala berikan kepada kita nikmat yang begitu besar, kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Inilah sebenarnya penyelamat kepada kita semua. Tadi saya sempat baca komen-komen daripada Bunga Muhammad Harmizi, kata ulang apa yang Ustaz Fah sebut tadi, kemenangan kita adalah, kemenangan ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu andai kata takdir kata kita menang ataupun berjaya menempuhi ujian COVID-19 ini, jangan kita kembali balik
dengan sombong. Jangan kita kembali buat maksiat balik, sebab Allah Taala boleh ulang sekali lagi. Tak tahu virus apa pula datang hari ini. Corona, tak tahulah apa corona datang lagi, tak tahu virus apa. Sebab kita belajar kisah Nabi Allah Musa alaihi salam, fa arsalna alaihim tufan, datang tufan yang begitu, angin beliung yang hebat, tawaf kan, pusing dan sebagainya. Mereka tahu penyelesaian. Ketika itu Nabi Musa, gigat Nabi Musa minta tolong, doa janji dan beriman, kan? Habis mereka buat lagi Allah. Jadi kita juga ambil pengajaran gitu supaya kita tidak ulangi. Sebab tu kita selalu kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa. Maka kita jangan kembali sombong, jangan kembali membuat maksiat. Moga-moga Allah Taala selamatkan kita. Saya nak war-warkan kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran, tonton rancangan baru di TV Al-Hijrah, iaitu Kafa di Hijrah, yang telah bermula semalam 1 Februari, yang mana hari ini seperti biasa akan setiap Isnin hingga Sabtu pada jam 4.30 petang. Ulangan dia pula pada jam 6.30 petang. Hari ini subjek Al-Quran, iaitu silibusnya pada hari ini 2 Februari surah An-Nas. Bukan sekadar anak-anak saja, walau sebut kafar ni ingat sekolah rendah je. Mak anak pun sama-sama boleh pelajari. Insya-Allah ia akan bermanfaat, bantu kepada kita dalam musim-musim PKP duduk di rumah ini, dapat kita pelajari ilmu. Kita flashback balik. Mungkin dulu kita pernah belajar masa zaman sekolah rendah itu. Sekarang ni kita mungkin dah berumur sedikit. Bila kita belajar, kita akan seronok. Kita dapat ingat balik, rupanya banyak lagi saya terlepas pandang dahulu. Dapat kita belajar. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, kita nak belajar sikit latihan ikhfa hakiki. Semalam Ustaz Tarmizi dah sebut bagaimana laksanakan nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ta. Hari ini kita ambil huruf kedua ikhfa hakiki daripada 15 huruf. Kita lihat slide contoh kita, iaitu contoh kita pada hari ini huruf kedua ikhfa hakiki itu huruf tha. So apabila nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf tha, berlakulah ikhfa hakiki. Kalimah pertama kita ambil contoh pada satu kalimah, wal untha. Okey, daripada wal tu hamzah bagi depan tu, terus mulut kita berpindah pergi ke makhraj huruf dha. Makhraj huruf dha kat mana? Hujung lidah di bawah gigi kacip. Keluarkan sedikit saja hujung lidah kita di bawah gigi kacip atas. Kita tunggu di situ tanpa kita menekan betul-betul pada tha itu. Dan juga pada contoh kedua, nun bertemu dengan tha pada dua kalimah boleh berlaku. Man thaqulat, daripada mim pindah kepada huruf tha, kerana kita sembunyikan nun mati itu makhrajnya di sisi huruf mana? Huruf tha. Kita lihat contoh ketiga, itu contoh tanwin pula. Jami'an, asal dia adalah tanwin situ. Jami'an, tanwin itu nun mati. Bertemu dengan tha, maka dia menjadi hukum ikhfa hakiki. Kita dengungkan dia dan kita sembunyikan makhraj nun mati pada tanwin tersebut. Jadinya jami'an thumma. Baik, mungkin boleh fokus kepada mulut saya sekejap. Mungkin boleh tutup slide tu. Okey, daripada nun mati itu kepada tha. Daripada mim, sebut saja mim. Okey, kita pindahkan makhraj kita kepada tha pula. Man thaqulat jami'an thumma. Panjangkan suara gunnah tersebut. Itu adalah hukum ikhfa hakiki, contoh pada huruf tha. Terima kasih. Sila Ustaz. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi menjelaskan tentang semalam ta Ustaz ya. Hari ini tha daripada ikhfa, untuk kita belajar terus ya tentang ini gear berapa Ustaz? Gear 1, gear 2 Ustaz ya. Ya dalam belajar ni dia kena bertahap. Betul. Ya, penting untuk tuan-tuan, kerana kadang-kadang tuan-tuan mungkin akan berjumpa dengan cikgu yang terus tahap 4, tahap 5, tajuk-tajuk yang saya sendiri mungkin tak pernah dengar ya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa cikgu-cikgu begitu, kalau tuan-tuan berada di tahap 1, 2 ni nak rujuk balik, cari cikgu begitu dahulu ya. Jangan cari cikgu level 4, kerana khuatir nanti cikgu tu beritahu tentang istilah an-nabr ya. Tak tahu ni apa ni kan, saya tak pernah dengar. Khuatir nanti kita bawa gear 4 kereta,
tersangkut kita, rosak gearbox kita ya, dan penting untuk kita faham tentang asasnya dahulu perlahan-lahan. Kita nak pergi kepada ayat 162 163 menyambung apakah respon satu kumpulan daripada Bani Israel bila disampaikan katalah hittah ya, mestilah memohon keampunan ya, hittah tu hapuskan dosa kami. Ada yang respon cara yang tidak diinginkan. Bagaimana respon mereka? Kita baca daripada ayat 162 dan 163 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 162 dan 163 adalah sambungan daripada perbincangan kita sebelum ini, iaitu ayat 161 adalah seruan bagaimana menuju kepada kemenangan ya, bagaimana menyambut kemenangan itu, kejayaan besarnya bagi Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Bagi kita kemenangan itu, kejayaan itu mungkin kita berjaya mendengar hari ini My Quran Time, berjaya untuk bermesyuarat, berjaya melakukan sesuatu projek. Pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 161 tadi ialah sanazidul muhsinin. Allah pasti akan menambah lagi nikmat pahala kepada orang yang berbuat ihsan. Dan salah satu ihsan itu apabila dia selalu merendah diri, buat sesuatu yang terbaik, dia memberi kredit kepada Allah, dia istighfar. Ya, mohon ampun. Kerana apa? Bila mohon ampun kita tahu kita tak buat yang terbaik. Ya, tak buat yang terbaik. Nabi SAW istighfar 70-100 kali sehari itu bukan kerana Nabi itu berdosa, tetapi memikirkan adakah saya sudah buat yang terbaik untuk menyampaikan risalah mesej kebaikan kepada seluruh umat. Jadi pada ayat 162, maka orang-orang yang zalim di antara mereka, yang ini orang yang zalim di kalangan Bani Israel, menggantikan perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan pada mereka. Ya, yang kita belajar sebenarnya sepatutnya hittah, tetapi mereka menyatakan apa? Hittatun fi syairah. Ya, syairah iaitu seperti yang bererti gandum. Sepatutnya mohon ampun Ustaz ya, tapi dia main-mainkan perkataan itu sehingga bertukar menjadi perkataan gandum. Kalau sekarang ni kita kata istighfar, kadang-kadang ada orang buat lawak astaga macam tu saja kan. Okey, dia kalau ataupun dia gunakan istighfar itu untuk membuat lawak kan. Orang mungkin terjatuh ke, dia astagfirullah kan, sepatutnya astagfirullah mohon ampun, okey, tapi dia nak gelakkan astagfirullah, betul gelak kan. Itu perkara-perkara yang kita kena beri perhatian, jangan mempermainkan perkataan-perkataan ataupun mesej daripada Quran, daripada agama. Maka apakah yang berlaku kepada mereka? Fa arsalna alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yadhlimun. Ya, kami hantarkan kepada mereka rijzan. Kalau tuan-tuan perasan sebelum ini kita sudah pun bertemu dengan rijzan yang dihantar kepada siapa? Kepada Firaun. Ya, pada zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa bersama dengan Firaun itu dihantar rijzan, ada 5 yang ustaz sampaikan tadi ustaz ya. Tufan, daripada kummal ya, kutu, katak, belalang, darah ya.
sampai 5 fasa ya, bukan sekaligus satu. Allah. Ada masalah minta Nabi Musa doa, habis datang lagi pasal melakukan kezaliman seperti mana yang disampaikan sebentar tadi. Apa maksud kezaliman di sini? Kerana mereka mempermainkan mesej agama dan sombong. Ya, sombong. Bila dah nak menang, nak masuk Baitul Maqdis ini, mereka sombong, ya, merasakan bahawa merekalah yang punca kejayaan. Ini adalah orang, kalau Hamka menyatakan dalam tafsirnya, orang yang gila kemenangan. Orang gila kemenangan, bila dia menang ustaznya, dia akan jadi gila. Kan dia kata, tengok. Kan. Tapi orang yang mengharapkan rahmat Allah, Allah beri kemenangan, alhamdulillah, Allah, ini milik Engkau ya Allah, kami ni tak ada buat apa-apa. Kami mohon ampun kerana kekurangan kami, khawatir nanti kami jadi bongkak. Itu adalah beza ayat 161 yang berlaku kalau kita kaitkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam buat tersilap, mengaku kezaliman, rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana tarhamna lanakuna minal khasirin, dan Allah tambah lagi pada Nabi Adam, ya, wasanazidul muhsinin. Tetapi bagi iblis, bila sudah melakukan kerosakan ataupun kezaliman, apa yang berlaku pada mereka ialah mereka mempermain-mainkan lagi arahan Allah. Allah suruh sujud, dia pergi buat arahan lain ustaz ya. Allah tolong bagi kami chance sikit, kami nak pergi goda pula kepada Bani Adam ni, kalau siapa yang tak ikhlas tu memang fail. Arahan A dia buat B, ya. Ini adalah yang mengundang kepada rijzam minas sama, mengundang kepada siksaan. Kalau Firaun dapat 5 jenis siksaan, pandemik, selepas itu berlaku taun ustaz ya, bila dah taufan, banjir, kotor, maka berlaku penyakit macam-macam waktu itu. Zaman sekarang apa yang berlaku yang sudah kita perhatikan, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, kita yakin bahawa ini adalah signal besar daripada Allah bahawa kezaliman banyak. Ustaz ya, kezaliman banyak. Kita kena mohon ampun betul-betul ya tuan-tuan, ikut My Quran Time ini kerana kita nak kembali balik. Tapi tak cukup kita saja tuan-tuan ya, kepada ahli keluarga kita kena ajak, kepada orang yang sibuk pun kena kembali balik. Macam mana tuan-tuan mungkin lebih kreatif menyampaikan mesej ini, pasal kalau tidak, rijzam minas sama ini tak tahu bila habis Ustaz. Betul. Mesti ya, sampaikan Firaun tu minta Nabi Musa berdoa pada Allah. Ya. Dan kalau ini tak selesai lagi tuan-tuan, maksudnya itu signal bahawa apa? Ramai masih degil. So, kalau kata zaman Firaun, zaman Nabi Musa, yeah, bila kita kena bala tu, mereka tahu nak cari penyelesaian, mereka cari Nabi Musa, suruh doa. So kita hari ini, kita juga ditimpa bencana hari ini, kita nak cari siapa Ustaz? Cari sunnah Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita belajar semalam, iaitu kita kena ikut dekat-dekat. Semalam kita dah belajar kan, iaitu apa? Pada ayat ya, follow rapat betul. Follow rapat. Apa sunnah Nabi yang Nabi buat? Ada orang kata sunnah Nabi ini pakai celak ataupun pakai apa? Pakai minum, makan kurma, itu sunnah. Okey, teruskan. Tetapi antara sunnah Nabi yang kita belajar semalam ialah menyeru kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran. Itu sunnah Nabi yang amat besar. Kita beriman, muliakan Nabi, kita bantu Nabi. Nabi sekarang dah wafat ya, tetapi perjuangan Nabi ni kita kena bantu. Siapa-siapa buat kempen kebaikan, kempen Quran, kempen anti rasuah, kempen untuk apa lagi? Untuk menderma, kita bantu semampu mungkin, dan kita pegang kepada dekat-dekat kepada nur daripada Al-Quran ini sendiri. Ini jelas kita belajar semalam pada ayat yang ke berapa? Ayat 157. Jadi itu yang penting Ustaz ya, zaman sekarang ini. Pasal apa? Pasal ayat 163 ini, was'alhum 'anil qaryah. Tanyakan pada mereka. Mengapa kena tanya pada mereka ni Ustaz ya? Pasal dalam Taurat yang mereka ada, kalau sekarang pun kalau kita tanya kepada orang Yahudi, kisah ni tak ada dalam Taurat. Kisah apa? Kisah Sabt. Dia tak ada dalam Taurat yang mereka ada sekarang lah kan. Tetapi dari lisan mereka, sejarah mereka terus menyatakan tentang berlakunya peristiwa Sabt. Allazi kanat hadiratul bahr, iaitu satu kumpulan yang duduk dekat pantai. Duduk kat pantai. Ketika mereka melanggar peraturan pada hari Sabtu, ketika datang kepada mereka ikan-ikan, mereka terapung di permukaan air. Padahal pada hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan tu tak datang pula pada mereka. Ya. Mencabar tu tuan-tuan ya. Dah katakan tak berapa, dia sebenarnya kena ikut peraturan lah Ustaz kan. Ya. Jadi waktu hari Sabtu ikan muncul.
hari lain tu tak berapa nak muncul sangat. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka ada dua pendapat. Satu, tahan luka hari jala ke apa ke hari Jumaat, ambil hari Ahad. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat ialah mereka corner sikit peraturan ini. Mereka ambil ikan pada hari Sabtu, tetapi mereka tak makan hari Sabtu. Jadi dia corner sikit peraturan tu. Dan kemahiran corner ini bukan hanya pada Bani Israel. Pada orang kita pun Ustaz ya, kita harap tuan-tuan ya, kita doa pada Allah, kita janganlah jadi orang yang suka corner. Kan kadang-kadang dia dapat duit bawah meja tu kan, bercahaya-cahaya, syurra'a istilah dalam ayat inilah kan. Duit tak berapa ada Ustaz. Duit gaji tak berapa cukup ke apa ke, ada orang hulur sikit kan. So, dalam sampul ada berapa ribu, 2,000, 3,000. Pada waktu itu dah tahu dah bahawa ini adalah tak boleh ambil kan. Tapi kalau ikut kepada ayat ini, Allah kata kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah bagi ujian demi ujian begini kerana mereka ini fasik, kerana mereka ini selalu derhaka kepada Allah SWT. Biasanya Ustaznya orang yang diberi rasuah, mereka akan selalu diuji pasal mereka sendiri pernah buat perkara-perkara fasik sebelum itu. Dan kalau kita tak pernah buat kan perkara fasik, diumpan dengan rasuah, contohnya jangan benarkan walau sekali makan. Pasal kalau sekali makan, mula-mula makan dengan teh tarik satu lah, contohnya kan, teh tarik satu, nanti saya cepatkan kerja untuk tuan nak ambil proses borang. Mula-mula dengan teh tarik, tapi lepas tu dia tak cukup teh tarik Ustaz. Dia nak kalau boleh apa lagi? Dia naik lagi. Jadi ini adalah kesan fasik dalam kehidupan kita. Nauzubillah min zalik ya. Kita kena selalu minta pada Allah kita jauh daripada fasik, dan salah satu fasik yang ditunjukkan dalam ayat ini ialah suka bermain dengan peraturan. Dan ini peringatan yang penting. Saya nak minta Ustaz kalau baca sekali lagi ayat 163 ini Ustaz ya, agar kalau Nabi Adam dalam syurga tak boleh dekati pokok. Satu pokok je. Banyak-banyak pokok, satu pokok. Bagi Bani Israel, mereka tidak boleh mendatangi ikan pada hari Sabtu je, lain boleh. Yang itu lebih mencabar, kerana yang tak boleh itu yang lebih menarik sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau orang cakap rasuah Ustaz ya, banyak lagi sumber lain, tetapi ialah benda yang tak boleh itu yang kadang-kadang lebih menarik perhatian, yang kita doakan kita jauh dengan kita membaca ayat ini. Silakan Ustaz. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah ayat 163 untuk menjelaskan kepada kita betapa apabila pada ayat 162 seseorang itu sudah mempermain-mainkan kepada hittah ya, kepada memohon keampunan, mesej agama dipermain-mainkan, ia boleh membawa kepada kefasikan yang lebih besar, iaitu kalau Bani Israel ini sanggup untuk bermain-main dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah, jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Apa poin yang kita boleh belajar tuan-tuan? Kita jangan mempermain-mainkan ya. Kadang-kadang ada orang dia mungkin dulu biasa-biasa, benda dia berubah Ustaz ya. Kemudian ada orang mempermainkan lah, nak tunjuk alim konon. Mempermainkan orang lain itu adalah sebahagian daripada ayat 162, menyebabkan akhirnya kita mempermainkan undang-undang.
kita kata alah secawan kopi je kot. Kan. Tetapi secawan kopi kita bagi orang ataupun kita menerima daripada orang kerana kuasa kita. Kuasa sebenarnya sekadar nak angkat fail je ustaz ya. Di pejabat tanah ke apa sebagainya, kalau itu kita gunakan alas bukannya sampai 1 bilion 2 bilion, baru satu cawan kopi sebenarnya itu ada sebabnya dulu kita pernah mempermain-mainkan nilai agama ataupun kita merasakan bahawa agama itu boleh diolok-olokkan walaupun kita orang Islam, yang membawa kita kepada situasi bagi halaman 171. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu Bani Israel ya, Musa ketuk tongkat pada batu terus keluar ya 12 mata air. Jadi lepas ini ada tempat ya, lepas tu diberikan juga awan untuk berpayung. Itu belum lagi kira untuk betapa hebatnya makanan yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan di situ di kanan itu ada diceritakan Musa kata kita ini boleh tinggal makan apa yang ada tapi ikut peraturan. Cuma apabila pada kanan bawah itu bercakap tentang sejarah umat Yahudi, bahawa sebenarnya nenek moyang mereka diarahkan agar jangan lawan kepada peraturan, tapi biasa ada orang yang melawan yang perlu diberi perhatian kepada kita pada waktu ini. Membawa pada resolusi kita yang pertama, resolusi bagi halaman 171 ini kita saksikan. Jangan buruk sangka kepada Allah dengan sentiasa melakukan keadilan, bukan melakukan kezaliman. Ya, banyak lagi kita membuat keadilan ikut perintah Allah, kita akan jadi dekat dengan Allah. Yang pertama, sentiasa berbuat ihsan atau berbuat kebaikan agar Allah tambah lagi nikmat sebagaimana Allah pernah tambah nikmat kepada Bani Israel walaupun pernah tersilap. Dan yang ketiganya, elakkan mempermainkan isu agama selepas tahu kebenaran kerana ia boleh jadi punca ditimpa azab sebagaimana dinyatakan pada ayat 162. Sama-sama kita berdoa, Allah pimpin kita mengambil pelajaran daripada kisah pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha berkuasa ya Allah. La haula wala quwata illa bika ya Allah. Ya Allah, tiada daya upaya dan kekuatan melainkan kekuatan daripada-Mu ya Allah. Engkaulah yang mengatur dunia ini ya Allah. Engkaulah yang mengatur akan alam ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kes wabak coronavirus ini makin tinggi ya Allah. Kami sedar ya Allah, ianya adalah amaran daripada-Mu ya Allah. Ia adalah amaran daripada-Mu ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami resah ya Allah. Kami gelisah ya Allah. Janganlah Kau murkakan kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, yang Kau arahkanlah virus wabak ini berlalu pergi daripada kami ya Allah. Ya Allah, Kau perintahkanlah wabak ini pergi, tidak memudaratkan kami lagi ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mengarahkan api yang memang sifatnya panas ya Allah, tetapi ia boleh menjadi sejuk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya Allah dengan perintah daripada-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa bik. Tidak ada kekuatan daya upaya melainkan kekuatan daripada-Mu ya Allah. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa. Engkaulah yang maha kuat ya Allah. Engkaulah yang maha kuat berkuasa ya Allah. Kami sangat lemah ya Allah. Ampunkanlah kami semua ini ya Allah. Ya rabbal alamin walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini agar Allah membantu kita mengangkat rijz siksaan yang berlaku pada waktu ini dengan kita membanyakkan lagi usaha kita mengajak ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran. Inilah kempen kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kesan daripada kita mendalami Al-Quran ini, kita menyeru kebaikan dan mencegah perkara-perkara yang tidak betul dalam kehidupan kita. Dengan sumbangan tuan-tuan, kita harap dapat melaksanakan lebih banyak lagi program-program dan kita dapat menyebarkan lagi ruh Al-Quran ini ke seluruh alam insya-Allah. Jadi kita berjumpa kembali pada jam 5 petang, pada 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus menjadikan Nabi Musa sebagai ikutan, terus mendidik walaupun banyak songel perangai kaumnya tetapi tetap bersabar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.